Matematik tahun 6, Unit 10, Nisbah dan Kadaran. Jom belajar bersama Cikgu Nurhayati Ahwan. Video PDP kali ini adalah untuk membincangkan soalan-soalan dari buku modul aktiviti mesra digital Matematik tahun 6. Kertas 2, selesaikan masalah Nisbah dan Kadaran, muka surat 90 hingga 92. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita lihat soalan pertama. Rajah di sebelah menunjukkan panjang dua objek. Objek tersebut ialah sebatang pensel yang berukuran panjang 7 cm dan jarum 3 cm. Okey, kita lihat pada bahagian A, nyatakan nisbah panjang jarum kepada panjang pensel dan peruntukan markah untuk bahagian A ialah 1 markah. Kita hanya diminta untuk menyatakan nisbah. Okay, kita lihat apa yang dia minta dulu, jarum. Okay, kita lihat di sini, panjang jarum ialah 3 cm. Jadi kita tuliskan 3. Nisbah ialah nokta bertindih kepada panjang pensel 7 cm. Jadi kita ambil 7. Itu jawapan untuk A. 3 nisbah 7 ataupun nisbah 3 kepada 7. Okay, sekarang kita lihat bahagian B. Tuliskan nisbah itu dalam bentuk pecahan. Kita ambil jawapan tadi, kita tukarkan kepada bentuk pecahan. Nisbah ini kita tukar pada bentuk per. Iaitu, ia akan menjadi 3 per 7. Soalan kedua. Terdiri daripada sebuah rajah yang menunjukkan koleksi kad pelbagai bentuk. Tulis nisbah bilangan. A, iaitu bulat kepada segitiga. Markah yang diperuntukkan ialah 1. Jadi kita perlu nyatakan saja dalam bentuk nisbah. Okey, kita lihat bulat, simbol bulat, bentuk bulat ni ada berapa? Kita lihat pada rajah 1, 2, 3, 4. Jadi kita tuliskan 4 nisbah. Okey, segitiga kita cek 1, 2, 3. Jadi jawapan untuk bahagian A soalan nombor 2 ialah 4 nisbah 3 ataupun nisbah 4 kepada 3. Okey, mari kita lihat soalan B, 2B. Okey, bintang kepada semua bentuk kad itu. Semua bentuk. Murid-murid kena berhati-hati di sini, dia nak tahu semua bentuk. Okey, kita lihat dulu bintang. Okey, bintang ada berapa bentuk bintang yang diberi? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tulis dulu bintangnya 5, nisbah, nota bertindih. Okey, kepada semua bentuk, semua jumlah bentuk yang ada dalam rajah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jawapannya ialah 5 nisbah 12 ataupun nisbah 5 kepada 12. Seterusnya kita lihat soalan ketiga. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis buah-buahan di atas alat penimbang yang berlainan. Okey, ada buah nanas dan buah tembikai. Jisim untuk buah nanas telah dinyatakan di dalam rajah iaitu 2 kg, tetapi jisim untuk tembikai kita tidak ketahui. Okey, kita lihat apa kehendak soalan. Okey, ada lagi satu maklumat di sini yang diberi. Nisbah jisim nanas kepada jumlah jisim buah-buahan itu ialah 2 nisbah 5. Ya, nanas nisbah dia kepada jumlah dua buah ini ialah 2 nisbah 5. Jadi macam ni kita nak selesaikan. Apa yang diminta? A, nyatakan jisim dalam kilogram tembikai itu. Okey, 5 kg. Jumlah jisim untuk kedua-dua buah ini ialah 5 kilogram. Okey, kita tolakkan dengan jisim untuk nanas yang telah dinyatakan dalam rajah 2 kg. Maka kita akan tahulah berapa jisim untuk tembikai, iaitu sama dengan 3 kg. Okey, jadi kita tinggalkan jawapan kerana ia hanya meminta kita menyatakan jisim dalam kilogram tembikai itu. Jadi kita tahu sebiji tembikai ini ialah 3 kg jisimnya. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan 3B. Pada alat penimbang itu, lukis jarum penimbang untuk menunjukkan jisim tembikai. Okey, kita dah tahu jisim tembikai ialah 3 kg. Jadi dekat rajah ni masih belum ada jarumnya. Kita labelkan. Okay, murid-murid labelkan, pastikan tepat dan kamu akan dapat 1 markah untuk bahagian 3B. Ya.
Okey, seterusnya kita lihat soalan 3C. Berapakah beza jisim dalam kilogram antara nanas dengan tembikai? Okey, beza. Kata kunci di sini ialah beza. Dan kita tahu beza membawa maksud kita perlu menolak. Okey, menolak jisim nanas dan tembikai. Okey, jisim tembikai ialah 3 kilogram dan kita tolakkan dengan jisim nanas. Jadi, kita tahu berapakah beza jisimnya? Sama dengan 1 kilogram. Itu untuk soalan yang ketiga. Soalan 4. Sebuah kotak mengandungi 11 biji bola. Antaranya 2 biji berwarna biru, 4 biji berwarna hitam dan yang selebihnya berwarna merah. Okey, A. Cari nisbah bilangan bola biru kepada bilangan bola merah. Bola merah. Kita lihat semula pada soalan. Bola merah ada tak dinyatakan? Tidak dinyatakan. Tapi kita dimaklumkan sebuah kotak tu ada 11 biji bola. Ada 11 biji. Okey, lepas tu yang warna biru 2. Jadi kita tolak. 11 kita tolak dengan 2 warna biru. Okey, lepas tu tolakkan lagi dengan 4 biji yang berwarna hitam. Jadi kita akan dapat berapakah bilangan bola berwarna merah. Jadi kamu selesaikan 11 tolak 2 tolak 4 sama dengan 5. Ini bermaksud ada 5 biji bola yang berwarna merah. Okey, langkah seterusnya bola biru kepada bola merah. Nisbah bola biru kepada bola merah. Kita perlu nyatakan nisbah bilangan bola biru kepada bilangan bola merah. Biru kita telah tahu daripada maklumat yang diberi dalam soalan iaitu 2 biji bola berwarna biru. Jadi kita tuliskan saja. Okey, nisbah kita tulis salin semula. Dan bola merah kita telah dapat tadi bilangan bola merah iaitu 5. Jadi jawapannya ialah 2 nisbah 5 ataupun nisbah 2 kepada 5. Seterusnya kita lihat soalan B. 1 biji bola biru dan 2 biji bola merah telah dikeluarkan. Okey, bola biru dan bola merah kita dah tahu. Tapi sekarang 1 biji daripada bola biru kita keluarkan dan bola merah pun 2 biji kita keluarkan. Sekarang murid-murid diminta menyatakan berapakah nisbah bilangan bola merah kepada bilangan bola biru yang tinggal. Jadi, kita perlu cari berapa bola biru yang tinggal setelah dikeluarkan 1 biji. Asal ada 2, kita tolak 1, keluarkan 1, jadi baki bola biru ialah 1. Okey, sekarang kita lihat pula bola merah. Okey, bola merah asalnya ada 5, tapi telah dikeluarkan 2 biji bola merah. Jadi, baki bola merah sekarang ialah 3 biji bola merah. Jadi, jawapan akhir untuk soalan ni, jawapan yang diminta, nisbah bilangan bola merah kepada bilangan bola biru ialah, kita masukkan nilai yang kita telah dapat iaitu 3 nisbah 1. Inilah jawapan untuk soalan 4B. Kita lihat soalan yang kelima. Berikut adalah perbualan antara 4 orang rakan. Okey, ada perbualan di antara Kim Ho, Kumar, Razi dan John. Okey, Kim Ho berkata, saya membeli 1 liter jus oren. Okey, di sini kita dah tahu Kim Ho dia beli jus oren sebanyak 1 liter. Okey, seterusnya Kumar menjawab, saya dan Razi membeli jus oren dengan isi padu yang sama. Jumlah isi padu jus oren itu ialah 4 liter. 4 liter ni ialah jumlah isi padu jus oren yang dibeli oleh Kumar dan Razi. Sama. Jadi kita ambil 4 liter, kita bahagikan dengan 2. Sebab mereka membeli jus oren yang isi padunya sama, bahagi 2. Jadi 4 liter bagi 2, kita tahu sama dengan 2 liter. Okey. Jadi mana yang maklumat yang kita telah tahu, kita buat note dekat tepi ni. Okay. Kumar sama dengan 2 liter dan Razi juga sama dengan 2 liter jus oren. Okey, sekarang kita lihat John. John berkata apa? Saya beli 1 liter jus oren lebih daripada Razi. Lebih daripada Razi. Kita nampak di sini Razi, jus oren yang dibeli olehnya ialah 2 liter. Lebih 1 liter. John beli lebih 1 liter daripada Razi. Maksudnya kita tambah 1 liter. Jadi, isi padu jus oren yang dibeli oleh John ialah sama dengan 3 liter, iaitu 2 liter Razi yang dibeli oleh Razi tambahkan 1 liter. Jadi kita tahu John isi padu jus oren yang dibeli olehnya ialah 3 liter. Okey, sekarang kita cuba selesaikan soalan 5A.
Nyatakan nisbah isi padu jus oren yang dibeli oleh Kim Ho kepada isi padu jus oren yang dibeli oleh Kumar. Okey, nyatakan. Jadi kita just nyatakan, kerana soalan pun hanya memperuntukkan satu markah. Nyatakan saja jawapannya. Iaitu nisbah isi padu jus oren Kim Ho 1 liter kepada nisbah isi padu jus oren Kumar. Kumar ialah 2 liter. Nisbah 2. Jadi jawapannya ialah nisbah 1 kepada 2. Sekarang mari kita lihat soalan 5B. John mengatakan bahawa nisbah isi padu jus orennya kepada isi padu jus oren Razi ialah 3 nisbah 2. Buktikan. Soalan 2 markah di sini dia kita kena tunjukkan jalan kerja. Dan soalan yang meminta buktikan juga memang meminta murid-murid menyatakan langkah-langkah penyelesaian step by step. Tunjukkan satu demi satu macam mana kamu dapat jawapan. Okey, sekarang kita cuba selesaikan jus oren Razi. Ya, kita lihat pada rajah tadi, jus oren Razi kita tahu sama dengan 2 liter. Jadi kamu nyatakan saja. Kemudian jus oren John ialah 2 liter tambah 1 liter tadi kan, sama dengan 3 liter. Okey, sekarang tuliskan, tukarkan dalam bentuk nisbah. Iaitu nisbah jus oren John kepada nisbah jus oren Razi ialah John 3, nisbah Razi 2. Okey, jadi sekarang terbukti benar apa yang diberi pernyataan dalam soalan 5B. Soalan 6. Chef Ina telah menyediakan donat dengan menggunakan 6 cawan tepung gandum dan 1 cawan air. A. Nyatakan nisbah bilangan cawan tepung gandum kepada bilangan cawan air yang digunakan oleh Chef Ina. 1 markah. Tepung gandum kepada air. Tepung gandum telah diberi dalam maklumat tadi 6. Jadi kita nyatakan saja di sini 6. Letak nisbah dan airnya sebanyak 1. Okey, itu jawapan untuk 6A. Sekarang mari kita lihat kepada soalan 6B. Puan Fuzia ingin menyediakan lebih banyak donat. Dia menggunakan 9 cawan tepung gandum dan 4 cawan air. Berapakah nisbah bilangan cawan air kepada bilangan cawan tepung gandum itu? Soalan 1 markah juga diminta mengatakan nisbah bilangan cawan air kepada tepung gandum. Okey, sekarang kita ambil maklumat daripada soalan 6B. Bukan daripada maklumat asal yang di atas tadi. Okey, air. Air yang diberi oleh Puan Fuzia, yang digunakan oleh Puan Fuzia adalah 4 cawan. Jadi kita letakkan saja 4. Nisbah tepung gandum yang digunakan ialah 9. Okay, itu jawapan untuk 6B. Seterusnya, kita lihat soalan 6C. Pada pendapat kamu, adakah Puan Fuzia berjaya membuat donat itu? Beri alasan kamu. Okey, kita lihat. Air yang dicadangkan oleh Chef Ina dan yang digunakan oleh Puan Fuzia. Ya, banyak. Jika banyak, adunan tepung akan jadi lembut. Jadi, pada pendapat kamu seharusnya Puan Fuzia tidak berjaya. Kamu kena nyatakan dia tidak berjaya sebab dia tidak mengikut nisbah yang betul. Alasan, beri alasan kamu. Dia 2 markah. Soalan ni berbentuk 2 markah. Jadi kamu kena nyatakan alasan. Kalau kamu hanya berikan tidak berjaya, hanya dapat 1 markah. Dan 1 markah lagi berikan alasan. Apa-apa saja alasan yang logik, yang bersesuaian boleh diterima. Contoh alasannya, adunan terlalu lembik kerana air yang digunakan terlampau banyak. Nisbahnya tak betul. Dan satu lagi tidak mengikut nisbah yang betul. Kalau katakan dia nak perbanyakkan donat, gandakan 2. Tepung gandum kalau darab dengan 2, 6 darab 2, 12. Air yang digunakan hanya 2 cawan air. Ini dah terlebih. Jadi sebab itulah alasan-alasannya diberi. Okey, cikgu harap kamu faham untuk soalan 6 A, B, C ini. Kita lihat pada soalan 7. Raja di bawah menunjukkan jarak dari rumah Farah ke sekolah dan kedai buku. Okey, raja ni simple, mudah untuk difahami. Iaitu jarak rumah Farah ke sekolah ialah sejauh 2 km. Manakala jarak rumah Farah ke kedai buku ialah 3 km. Okey, kita lihat soalan 7A. Nyatakan nisbah jarak dari rumah Farah ke sekolah kepada jarak dari rumah Farah ke kedai buku. Soalan 1 markah. Nampak rumit sebab soalannya berjela-jela perkataan. Betul tak? Tapi kita tukarkan, kita permudahkan. Jarak rumah ke sekolah.
Rumah ke sekolah nisbah jarak rumah ke kedai buku. Ya. Rumah ke sekolah ialah 2. Jadi kita masukkan saja angka tersebut. Nisbah nota bertindih. Jarak rumah ke kedai buku 3. Okey, jadi itu jawapannya. Kita permudahkan soalan ayat panjang dan kita berikan jawapan. Ya, jangan bila kamu nampak soalan panjang kamu dah fed up tak nak cuba menjawab. Okey, sekarang mari kita lihat soalan 7B. Ni lagi panjang Okey, Farah mengambil masa 1/2 jam untuk bergerak dari rumahnya ke kedai buku. Ya, dia perlukan masa bergerak dari rumah ke kedai buku. Ya, selama setengah jam. Okey, dia juga bergerak dengan kelajuan yang sama dari rumahnya ke sekolah. Berapakah tempoh masa dalam minit yang diambil oleh Farah untuk ke sekolah? Okey, soalan diberi maklumat dalam unit jam, 1/2 jam. Kita tahu 1 jam sama dengan 60 minit. Kalau 1/2 iaitu setengah jam sama dengan 30 minit. Jadi kita selesaikan dulu ataupun permudahkan dulu 1/2 jam sama dengan 30 minit. Okey, setelah itu kita lihat daripada rumah Farah ke kedai buku 3 km. Jadi 3 km sama dengan 30 minit. Kita gunakan semua kemahiran kita telah pelajari sebelum ni, iaitu mencari unitari. Gunakan kaedah unitari. 3 km sama dengan 30 minit. Sekarang kita cari berapa nilai 1 km. Jika 1 km, berapa minit yang diperlukan? 1 km sama dengan 30 bahagi 3. Sama dengan 10 minit. Bermaksud, sekarang soalan minta kita berikan tempoh masa yang diambil oleh Farah untuk ke sekolah. Dari rumah Farah ke sekolah 2 km. Jadi kalau 2 km, bermaksud kita darabkan dengan 2, 10 minit yang kita perolehi tadi. 2 darab 10 minit sama dengan 20 minit. Jadi masa yang diambil oleh Farah untuk ke sekolah ialah 20 minit. Soalan 7 bahagian C. Berdasarkan jawapan di B, nyatakan waktu Farah tiba di sekolah jika dia bertolak dari rumahnya pada pukul 6.50 pagi. Okey, kita tahu tadi daripada rumah Farah ke sekolah, Farah memerlukan 20 minit perjalanan. Jadi sekarang kita cuba selesaikan. Kita selesaikan dalam bentuk lazim yang melibatkan unit jam dan minit. Okay, masukkan apa sahaja maklumat yang telah kita ketahui daripada soalan, iaitu 6.50 pagi. Okey, kita tambahkan dengan 20 minit yang telah kita perolehi daripada soalan 7B tadi. Kita jumlahkan sifar tambah sifar, 5 tambah 2 sama dengan 7. Okey, 7. 1 jam sama dengan 60 minit. Kalau 70 bermaksud lebih, kita perlu tolak dengan 6. 60. Sebab 1 jam ialah 60 minit. Okey, sekarang kita tolak. Kita tahu bila tolak 60, di bahagian jam tambah 1. Ini basic yang telah kamu pelajari pada tahun 3, 4 dulu. Jadi kena tahu, kena betul-betul ingat semua apa yang kamu telah pelajari. Okey, setelah itu, selesaikan 7 tolak 6, 1. Dan 6 tambah 1, iaitu 1 ni datang pada 60 minit. 60 minit sama dengan 1 jam, sama dengan 7. Jadi, kita tahu, masa Farah sampai ke sekolahnya, tiba di sekolahnya jika dia bertolak pada pukul 6.50 pagi, ialah pada pukul 7.10 pagi ataupun AM. Okay, ingat untuk jawapan akhir mesti nyatakan unitnya, pagi ataupun AM. Alhamdulillah, selesai sudah video untuk kali ini. Fahamkan dan cuba jawab. Murid-murid, cikgu harap jujur pada diri sendiri. Jangan hanya stopkan pada minit-minit tertentu dan salin jalan kerja. Cikgu nak murid-murid fahamkan apa yang cikgu terangkan dan cuba selesaikan tanpa meniru apa yang cikgu telah berikan. Okey, ingat, matematik perlukan latih tubuh yang berterusan. Semoga murid-murid yang menonton video ini ke akhir akan cemerlang dunia dan akhirat. Selamat membuat latihan dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye!